warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walladzi yumituni thumma yuhyin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat yang telah saya baca adalah ayat yang ke-55 surah Taha. Almarhum Profesor Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar ada menyatakan bahawa ayat 55 surah Taha ini pernah dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu hari Rasulullah berada di tepi kuburan di Baqi', kubur yang telah pun siap digali, dan Rasulullah menanti mayit sahabat itu sampai. Lalu sambil menanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengepal tanah lalu membaca ayat ini pada 3 bahagian. Nabi kepal tanah yang pertama, Nabi kepal, Nabi baca minha khalaqnakum, lalu Nabi lempar ke dalam lahat. Nabi kepal tanah yang kedua, Nabi baca seterusnya wa fiha nu'idukum, dan Nabi lontar ke dalam lahat. Dan Nabi kepal yang ketiga, dan Nabi baca di hujung ayat wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan Nabi baling lontar ke dalam lahat. Hamka mengambil riwayat ini.
Ada satu lagi riwayat tentang kematian Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, riwayat tu kita tak bahas. Kita ambil yang mudah, yang Hamka sebut dalam tafsir Al-Azhar. Poinnya pada ayat itu, Allah menyebut minha khalaqnakum, dan daripadanya, yakni dari tanah itu, khalaqnakum, kami cipta kamu, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami pulangkan kamu, kami kembalikan kamu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan nanti daripada tanah itulah nukhrijukum, kami akan keluarkan kamu pada suatu hari namanya kiamat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan bumi di bawah, langit di atas. Sejak kita lahir, bumi inilah kita pijak, tanah inilah. Allah meletakkan langit di atas, bumi di bawah. Hukumnya adalah harus bagi Allah, bukan wajib. Bukan wajib Allah letak bumi bawah, langit atas. Tak, bagi Allah harus. Allah boleh letak langit di bawah, bumi di atas, boleh. Jangan kata wajib pula bumi duduk bawah. Tak, mencipta makhluk itu adalah harus bagi Allah, bukan wajib. Baik, sejak beranak sampailah sekarang, tak berapa kali dah terima BRIM, tak tahulah. Pijak bumi inilah. Bumi inilah kita pijak, salah satu unsur yang Allah cipta kita daripada tanah. Sebab itulah, bila kata tanah bumi, jalan atas bumi, sebenarnya muslimin muslimat, Allah nak ajar kita supaya avoid, supaya jauhkan diri dari suatu sifat, nama dia sombong, takabur. Kerana sombong, takabur ni dia tak pergi ke mana. Pergi dia ada, nama dia neraka. Wal'iyadzabillah. Sebab itu tengok, Islam ajar sampai gaya berjalan atas bumi pun Allah ajar. Ayat 37 surah Al-Isra. Allah ajar macam mana gaya nak jalan atas muka bumi. Dahlah bumi itu pijak hari-hari, dan bumi itu tanah. Tanah tu kullukum min Adam wa Adama min turab, kata Nabi. Kamu semua daripada Adam, Adam tu tanah. Duk pijak benda unsur yang buat kita sombong lagi, entahlah tuan-tuan. Allah pesan apa? 37 Al-Isra. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal ard walan tablughal jibala tula. Subhanallah, balaghah bahasa Arab yang terlalu tinggi. Tak mampu kita lawan Quran. Celah-celah tu pun nak melawan lagi. Bodoh. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut wala tamshi fil ardi maraha.
dan janganlah tamshi, ta dhamir ganti nama, tamshi kamu, imshi jalanlah, wala tamshi jangan kamu berjalan, fil ardi atas muka bumi aku, maraha. Maraha makna sombong, belagak, angkuh, rasa kita hebat, segalanya kitalah paling hebatnya, belagak. Sebab kata Allah, innaka sesungguhnya kamu lan takhriqal ard, dengan berjalan sombong atas muka bumi ni, kamu takkan mampu buat dua perkara. Top jalan sombong angkuh, Allah kata dua benda ni kamu tak mampu buat. Bila kamu berjalan angkuh, kamu tak mampu buat. Pertama, lan takhriqal ard, tumit kamu takkan dapat menembusi bumi. Hebat. Allah Ta'ala peringat kita. Berjalan angkuh sombong, tumit kamu tu takkan dapat melubangkan dan menembus bumi aku. Tak boleh. Satu. Dua, walan tablughal jibala tula, dan kamu tidak akan menjadi setinggi gunung ganang. Kita keluar rumah, jalan, jadi sama tinggi dengan gunung Jerai, tempat Nabi Adam turun. Repek betul lah. Orang Kedah tu. Minggu lepas saya jumpa mufti, kami sembang bab mufti kata aku pening, kata mufti. Allahu Akbar. Penat kita, letih. Kami nak jawab di Kedah ni letih. Mujuklah aku orang Gombak, bukan orang Kedah. Tidak buat malu company. Tuan-tuan, kita keluar rumah, tak ada kata jalan sama tinggi dengan Gunung Jerai. Tak ada pasal. Keluar rumah 5 kaki 2 inci, ketot tu lah sampai ke mati. Saduk belagaklah kata Allah. Kamu takkan sama tinggi dengan gunung ganang bila kamu berjalan belagak. Tuan-tuan, muslimin muslimat, ada manusia jenis belagak. Ujung nanti saya nak sebut, kita nak bangun daripada kubur ni macam mana? Kita nak Allah layan kita macam mana? Itu fasa kedua tajuk. Saya nak sebut, Allah buat tanah bumi. Nabi baca ayat 55 Taha. Nabi campak kepal tanah masuk dalam lahat. Nak ajar kita, belagak sombong apa yang kita perlu ada dalam hidup. Tak ada gunanya. Ada manusia, tuan-tuan. Allah sebut di awal surah Luqman. Tuan cek awal surah Luqman. Awal dalam ayat 3, ayat 4 begitu. Sifat yang cukup bahaya. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqara fabashirhu bi'adzabin alim. Ni yang kita takut. Dia akan sampai tahap ni. Realiti kehidupan kita di Malaysia ni, umat Islam sebahagiannya, dia dah masuk dalam mukadimah surah Luqman. Apa dia? Allah kata, idza tutla alaihi ayatuna. Bila dibacakan pada dia ayat-ayat kami, dibacakan pada dia Quran, diberitahu dia ini hudud ni daripada Quran,
Ni haram judi, haram arak, Quran. Haram benda riba, ni Quran. Beritahu dia. Orang sombong apa sikap dia? Pertama kata Allah, walla, berpaling. Walla, lam tu syaddah. Kalau wala tu maharaja lawak, mega. Walla, walla, dia berpaling. Satu, mustakbiran, takabur, sombong. Tiga, ini paling teruk, nombor tiga, ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tak pernah dengar ayat tu. Ka'allam yasma'ha. Tentu ingat dulu, ada seorang bekas ketua polis, dia kata mana ada ayat haram judi dalam Quran. Wal'ayyazabillah. Bila kita usik dia, kita beritahu dia tentang genting berhad dan sebagainya, ia membabitkan judi, kita beritahu dia, dia jawab selamba aja, tak jumpa pun mana ada ayat haram judi dalam Quran. Ka'allam yasma'ha. Bahaya. Kita minta dia bertaubat kepada Allah. Kita masukkan dalam surat khabar harakah, kita beritahu dia, bertaubatlah pada Allah. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah kata Allah, dia tak pernah dengar ayat tu. Hudud, dia duk buat muka kau, ada kau hudud dalam Quran ni? Ka'allam yasma'ha, yang dia baca dalam Quran, tadarus Quran, tiap-tiap tahun dapat kain pelikat Cak Gajah Mampuih tu, punya tadarus, musabaqah tilawah tiap-tiap tahun, qari'ah Malaysia pukul Afrika balik gitu marilah qari mana pun bolehlah duk Concord hotel betul balik lah. Kalah kita sapu bersih ayat apa yang tak dibaca. Tak, dia kata ada ke ayat tu? Ka'allam yasma'ha, ka'anna fi udhunaihi waqara, seolah-olah kata Allah, udhunaihi, di kedua telinga dia, waqara, ada penyumbat. Allah, orang jenis ni, hujung ayat tu Allah kata, fabashirhu bi'azabin alim, beri mereka, beri kepada dia khabar gembira, dia bakal masuk neraka. Allahu Akbar. Apalah nak belagak atas dunia tuan-tuan. Hidup tak lama mana, mati mengintai kita, tenaga semakin kurang, tapi rokok steady. Walau tenaga tak ada, rokok tetap. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kita tahu kita akan mati, akan duduk di alam barzah, nanti sampai masa kita akan bangkit. Tak usahlah. Ahli sunnah wal jamaah ajar kita, walau kamu dimakan jerung, walau kamu jatuh kapal terbang terempah hancur tubuh, tetap ada alam barzah untukmu. Tetap. Tuan, hujung ayat 55 Allah kata, nanti sampai masa nukhrijukum, aku akan bawa kamu keluar untuk dibalas. Baik, soalnya kita ndak macam mana Allah layan kita. Kita ndak macam mana. Kita tahu dah semua akan bangkit. Semua kita akan menghadapi alam itu. Alam yang tak ada seorang pun deny. Hatta saintis di barat pun mengkaji bahawa di sana adanya end of this universe. Itu benda yang mereka kaji. Tuan-tuan sebutlah Einstein, tuan-tuan sebutlah siapa saja. Alexander Friedman, tuan-tuan baca buku dia, dia membahaskan tentang cakrawala. Hujungnya dia sebut di sana
adanya satu kuasa yang transcendent, kuasa yang luar biasa, kata dia. Dia nak sebut Allah tak reti. Dia kata the most super power, transcendent, yang cukup hebat, yang akan meletakkan universe ini pada titik dia, lalu mereka namakanlah the black hole dan sebagainya. Semua orang percaya. Setakat kita percaya, Acong Ramalingam pun percaya. Soalnya, kita yang percaya dan beriman, tentulah kita mahu macam mana kita nak Allah layan kita. Keluar daripada kubur tu, Allahu Akbar. Berapa ribu tahun di alam barzah, tak tahu kita. Bangun tu terpinga-pinga. Lalu Allah akan melayan manusia, dan kita nak Allah layan kita melalui apa yang Allah sebut. Tuan-tuan buka pula satu surah, nama dia Maryam. Tuan-tuan tengok ayat 85. Kita nak macam mana Allah layan kita. Tuan-tuan muslimat, tolong doa. Moga kita semua, anak cucu generasi kita, masuk pada ayat 85 surah Maryam. Perempuan pilihan. Satu-satunya nama perempuan dalam Al-Quran ialah Maryam. Ibnu Kathir dalam kitabnya Qisasul Anbiya li Ulil Albab, ketika Ibnu Kathir mensyarahkan, menceritakan tentang Fatimah binti Rasulullah, tentang Asyah binti Muzahim, isteri Fir'aun, tentang Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang pertama, dan Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa. Ketika Ibnu Kathir membahaskan 4 perempuan ini dalam kitabnya Qisasul Anbiya li Ulil Albab, Ibnu Kathir bertanya, di antara 4 wanita ini, siapakah yang duduk nombor 1, yang paling hebat di sisi Allah? Ibnu Kathir jawab, Maryam binti Imran. Diikuti dengan Khadijah, Fatimah, dan Asyah binti Muzahim radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin muslimat, ayat 85 surah Maryam. Doalah pada Allah, mintalah pada Allah, biarlah Allah layan kita, masuk kita dalam ayat 85 surah Maryam. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Baik, saya nak bagi faham ayat ujung dia, wafda. Maksud ayat, pada hari nahsyurul muttaqina ilar rahman, kami himpunkan orang-orang yang bertakwa menuju ke sisi kami. Kami himpunkan mereka, kami layan mereka, wafda. Baik, apa makna wafda atau wufud? Nak faham benda ni, saya nak bawa tuan-tuan muslimin muslimat ke Al-Madinatul Munawwarah. Tak adalah 2 bumi yang paling kita rindu kecuali dua tempat ni. Siapa yang balik, baik haji, baik umrah, balik-balik itu hati ndak lagi. Walaupun baru sampai KLIA, family peluk sambut dia apa semua, dia kata ada duit mak nak pergi lagi. Ucapkan Alhamdulillah, sebab awak sudah termasuk dalam doa Nabi Ibrahim, ij'al af'idatan minan nasi
tahwi ilaih. Ya Allah, Engkau jadikan hati-hati manusia tertarik, seronok dengan tempat ni. So kita main rindu pergi, nak pergi lagi, alhamdulillah. Tapi kalau balik sampai KLIA, beritahu adik-beradik, tobat dah aku pergi Sedah ni. Tanya pasal apa mak? Selipar hilang 20 pasang. Duk gaduh selipar dia hilang. Dia kata ramai sangat orang, leceh betul. Sesak ramai orang. Beritahu dia, kalau tak nak orang ramai, pergilah dua tempat. Pertama North Pole, kedua South Pole. Pergilah. Benua Arktik, benua Antartika. Kok tak nak ada orang, pergilah North Pole, kutub utara, kawallah dengan polar bear. Pergilah. Memang tak ada orang, polar bear, beruang polar tu, beruang kutub. Atau nak jauh sikit, kawangan penguin di selatan benua Antartika, pergi South Pole, kawallah dengan penguin, jalanlah macam penguin tu terjun laut. Pasal tak nak orang ramai. Allah manusia weh, tak nak reti, nak bersusah sikit. Tuan-tuan, ada orang-orang Afrika tunai haji, tunai umrah, tak ada tiket tuan-tuan weh. Jangan kata tiket, tabung haji pun tak ada. 188.5 juta. Tabung haji pun tak ada, puak-puak tu. Pergi haji, pergi umrah dengan belas ihsan pihak airport tuan-tuan oi. Tu Afrika. Tunggulah duduk ke airport tu 30-40 orang. Tunggu clearance daripada pegawai airport tu. Agak-agak okey, ada tempat kosong kat mana? Dekat baggage, perut kapal terbang, tempat isi beg. Tu Afrika. Saat lagi pegawai airport kata okey, 10 orang masuk lu. 10 orang duduk dalam bagasi. Duk tolong kira beg ke bawah. Duk 10 orang tu terbang pi Makkah, pi Jeddah. Yang baki tu tunggulah, kau ada kapal terbang mana, sumbat pula. Tu Afrika. Balik pun sama lagu tu. Walaupun tak semua negara dia, tapi masih ada. Tumpang gitu lah. Sampai. Biiznillah. Allah kata sampai, sampailah. Ni tak sampai sebab duit sudah beli tanah. Mangkuk betul. Orang kampung tu, megat dewa tu, lana bulu kok diang tu. Pida 7, pida 8, pida 20. Hak jenis pida ni aku pun penin tengok nama. Simpan duit berpuluh tahun. 70 baru boleh pergi. 75 baru sampai. Turun sofa tu start sa'i, pegang dinding dah batuk. Kesian kita. Pergi tengok di Arafah, pergi tengok di Mina. Ada yang dekat 80. Hak jenis tak jumpa lorong di Mina ni. Dia sesat situlah, kesian kita. Tuala hijau tu duduk atas bau, Colgate dia sini dengan beruh gigi dia, duk garu punggung, duk cari lorong, tak jumpa. Berapa ramai kita jumpa hak tu. Kesian. Orang tua-tua tak tahu apa. Allahu Akbar. Muzakarah haji di Alustar 3 bulan lepas. Tabung haji putih. Pergilah tunai umrah dulu. Sebab waktu menunggu 75 tahun. Daftar sekarang, mati hidup balik, lepas tu mati balik, hidup balik, tak pergi. Tabung haji kata, pilah umrah dulu. Tiba-tiba hampa ambil sedap, pergi beli tanah. Inna soleh, dia tak mengaku awal. Aku tak reti cakap Hindu, tak pandai. Penghabis mengaku juga. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Nak sebut apa? Kita nak, kita dilayan macam ayat 85 surah Maryam, dan nak faham kalimah wafda tu. Saya nak bawa tuan-tuan ke Madinah.
baru boleh nampak. Bila kita pergi Madinah, Allah, para ulama tulis dalam kitab, bila kamu masuk sempadan Madinah, kalau haji lamalah sikit, kita lepak dekat bangunan Al-Hijrah tu. Madinah dia Konabah, kita akan lepak dekat 2 jam di bangunan Al-Hijrah. Bagi makanlah itu ini. Kalau umrah sat ajalah, masuk sempadan, dia cek nama, dia cok polis tu, kita pun boleh masuk Madinah. Tak kira lah haji, tak kira umrah. Ulama kata apa? Kamu masuk saja sempadan Madinah, kamu lihat gunung ganang bukit bukaunya, kamu hadirkanlah perasaan haibat kerana gunung ganang bukit bukau itu menjadi saksi atas penurunan wahyu selama 10 tahun. Allah, jangan kata Kubah Hijau, Masjidin Nabawi, gunung bukit bukau kita tengok di Madinah. Ulama kata kamu tanamkan rasa haibah kerana bukit gunung ganang tu jadi saksi wahyu turun. Allahu Akbar. Tak ada tempat kita rindu Masjidin Nabawi. Tuan, perasaan kita apa? Waktu kita masuk Madinah, dia lalu celah-celah hotel tu, driver pun tanya kita, "Funduk?" Kita pun habak nama hotel sekian-sekian. Dia pun celah driver, kadang bukan ketahuan sangat pun. Hotel pun tak jumpa. Terpaksa guide dia. Dia masuk celah-celah lorong hotel kita nak sampai tu. Tiba-tiba mata terpandang Kubah Hijau Masjid Nabawi tu. Allah, dia punya perasaan untuk saya cakap. Belum turun bahir. Cara nak sampai hotel Ansar ke apa kau, cara nak sampai tu nampak dah Masjid Nabawi. Dia punya feeling, perasaan, ya Allah, ya Tuhan, tak boleh nak gambar. Nampak dah Baqi' belah kiri, tak boleh nak gambar kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila pi Masjid Nabawi, kita fokus ke mana? Raudhah. Nak bagi faham ayat 85 surah Maryam tadi, saya nak bagi faham wafda atau wufud. Kita muslimin ni alhamdulillah bebas. Masuk Raudhah ni bebas. Raudhah bukan besar mana, min baiti ila mimbari, daripada rumahku makam Nabi, rumah Aisyah, ghurfah bilik Aisyah itu, sampailah kepada mimbar, dan daripada mimbar kiralah 6 tiang, itulah Raudhah. Daripada mimbar tu tuan-tuan kira 6 tiang ke belakang. Tiang pula bukan jarak jauh, dekat. Tiang yang ke-6 stop, tu Raudhah. Tiang yang ke-7 dia jadi rumah Saidina Ali, dia bukan Raudhah. Tiang ke-6 ambil square tu, itulah Raudhah. Besar mana? Kita muslimin bebas. Muslimat ada waktu dia. Kalau musim haji, lepas subuh sampai 12 Zuhur, lepas tu dia buka balik lepas Zuhur sampai pukul 3, lepas tu dia buka, dia tambah lepas Isyak sampai pukul 12. Tu kalau musim haji. Kalau umrah untuk muslimat, Isyak tak ada, takat sampai pukul 3 ya. Kita ni jantan bebas keluar masuk. Soalnya dapat ke tidak masuk Raudhah tu cerita lain. Tapi kita bebas bergerak. Ada jemaah haji seorang, jemaah haji saya sampai nak patah tangan, bengkok. Dia duk tahan tiang tu, orang duk rempuh nak masuk Raudhah juga. Kita pesan dah, dapat masuk, tak dapat jangan susah diri. Sebab ulama pesan Masjidin Nabawi tu, mana yang tempat Nabi tak berdoa, beritahu. Kita turun daripada bilik, tengok kat lobi dah meraung. Orang tua, orang Shah Alam, saya tak ingat saya berapa. Menangis seorang. Tengok tangan dah bengkok. Tanya pasal apa bang? Duk tahan tangan tu kat tiang, orang rempuh. Tu dia tangan.
Jawab dia pergi hospital, Ejah Spring jawab dia. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan dapat masuk Raudah, muslimat pun dia dapat, tapi taklah seluas kita. Dulu muslimat ziarah ikut belah kaki. Mereka akan ziarah kaki Rasulullah, belah kaki Nabi. Sekarang dia dah tutup laluan tu. So muslimat pun dapat jugalah, tapi taklah sebebas kita. Dapat jugalah hujung kepala Rasulullah. Bila kita masuk Raudah, saya nak bagi faham ayat 85 surah Maryam, kalimat wafda atau wufud. Kita ndak Allah layan kita macam ni. Ayat 85 Maryam. Baik. Bila kita pergi Raudah, tuan-tuan muslimat jangan lupa masuk Raudah. Saya entahlah, banyak kali dah alhamdulillah haji umrah ni. Dekat Raudah ni saya ingat saya dapat 2 kali je kot. Hak lain tak lepas bagi jemaah. Kita dah dapat, jangan selfish, bagi orang sama. Ni kita geram Pak Arab tu, dia tidur dekat mihrab tu. Kita nak semayang situ Nabi semayang. Tak, dia buat selambul lena. Kita nak suruh dia bangun, cakap Arab tak reti. Dia pula tak reti cakap orang putih. Jawab dia gitu-gitu lah. Nak buat apa dah tak tahu. Diam je lah. Selfish. Tak boleh tu. Islam tak benarkan. Bagilah ruang. Dah dapat semayang 10 minit, 5 minit. Bangkit. Bagi orang sama. Bagi orang sama rasa. Saya ingat saya 2 kali pun. Tu pun sujud celah kaki Afrika. Janji dapat. Tuan-tuan, pergi Raudah. Dapat Raudah. Jangan lupa tengok tiang-tiang di Raudah. Saya nak bagi faham ayat 85 surah Maryam. Raudah ni special. Selain taman syurga, doa mustajab, specialnya Raudah, tiang dia ada tulis nama. Kadang orang tak perasan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia tulis dekat tengah-tengah. Tengah-tengah tiang tu, dia tulis nama tiang tu dengan peristiwa dia, dengan kisah dia. Tuan-tuan, pergi di mihrab Nabi. Belakang mihrab Nabi ada satu tiang, dia panggil tiang taubat. Dia tulis tu ta, waw, ba, ta marbutah, taubat. Atau dinamakan tiang Abu Lubabah. Sahabat Nabi, nama dia Abu Lubabah. Ada cerita? Ada. Cerita dalam perang Ahzab. Perang Ahzab semua tahu, di Jabal Sila, di tenggara Madinah. Dah tak ada dah longkangnya, paritnya. Sekarang dah jadi traffic light, jadi jalan raya. Tapi gunungnya masih ada. Jabal Sila itu masih ada. Entah boleh bayang, kuda yang tangkas melompat tak lepas. Khalid ibni Walid waktu tu kafir lagi, dia punya geram lah, menyusul parit tu. Dia nak lompat tapi tak lepas. Kawan hero panglima takkan main acah tepi longkang lah. Tapi tak lepas. Abu Sufyan pun sama, tak lepas. Punya luahnya parit yang digali. So Allah hantar tentera dia, angin, ribut, puting beliung. Tuan boleh bayang khemah-khemah yang terbalik. Tuan boleh bayang tentera Abu Sufyan 10,000 orang. Tuan boleh bayang paling tidak seorang satu khemah, 10,000 khemah. Koklah tambah satu khemah lagi, habuan nak masak Maggi ke merokok ke apa ke. Macam khemah kita di Arafah lah, belakang ada dapur kan. Lapak-lapak pergi kat dapur, tiba biskut, sokok masuk khemah balik. Tuan-tuan, Allah hantar angin puting beliung, terbalik habis. So settle, Nabi balik. Tiang Abu Lubabah ni, Nabi balik. Riwayat sebut Nabi singgah rumah Ummu Salamah.
Rumah Ummu Salamah sebelah rumah Saidina Uthman. Kalau pintu la ni dia panggil pintu Jibril. Tuan, babun Jibril, belakang makam Nabi belah kanan, babun Jibril, pintu Jibril, situ Jibril masuk. Babun Jibril dipanggil juga babun Uthman, pintu Uthman, kerana situlah rumah Sayyidina Uthman. So rumah Sayyidina Uthman sebelah dia rumah Ummu Salamah, isteri Nabi. So Nabi terus ke rumah Ummu Salamah, buka baju besi, Nabi nak mandi. Tiba-tiba datang Jibril. Datang Jibril tanya Nabi, habis dah ke? Habis dah ke perang? Nabi kata habis dah. Tunggal langgang dah balik semua. Tak ada angin ribut mai habis. Walaupun tak ada perang, tapi panah memanah berlaku. Dan akhirnya salah satu panah terkena dua riwayat. Riwayat pertama, lengan Sa'ad bin Mu'adh. Riwayat kedua, lutut Sa'ad bin Mu'adh. Dua-dua ada dalil. Namun lebih kuat kepada lengan. Putus urat lengan Sa'ad bin Mu'adh, maka Sa'ad meninggal dunia. Pada usianya 37 tahun. Sa'ad bin Mu'adh masuk Islam umur 31, wafat umur 37. 6 tahun saja Sa'ad Islam, arasy Allah bergegar dengan matinya Sa'ad bin Mu'adh. Ulama hadis bahas hadis tu. Kenapa arasy Allah bergegar? Ulama bahas. Nabi sebut hadis sahih. Mati Sa'ad, kena panah darah mancut, dia mati. Nabi kata arasy Allah bergegar dengan matinya Sa'ad. Para muhaddisin bahas. Para muhaddisin tanya, kenapa tiada hadis Nabi kata arasy Allah bergegar, Nabi Ibrahim wafat. Arasy Allah bergegar, Khadijah wafat. Tak ada. So ulama hadis kata, what so special about Sa'ad? Apa yang hebat sangat Sa'ad? Adakah dia hebat pada Nabi-Nabi? Tak ada hadis kata mati Nabi Ibrahim arah bergegar. Tak ada. Tapi Sa'ad bin Mu'adh, dia meninggal, arasy Allah bergegar. Ulama hadis bahas, kenapa arasy Allah bergegar dengan matinya Sa'ad? Sebab mirauhillah, kerana sukanya Allah, kerana gembiranya Allah, kerana sayangnya Allah, sukanya Allah kepada Sa'ad. Sebab Allah suka pada Sa'ad lah arasy Allah bergegar. Kena bahas sampai situ. Jangan kata wafat Sa'ad arah bergegar. Kenapa bergegar? Kerana Nabi kata Allah suka pada Sa'ad. Kenapa Allah suka pada Sa'ad? Ulama bahas lagi. Sebab Mus'ab bin Umar ketika Nabi kirim dia ke Yathrib, akhirnya Madinah, antara orang yang duduk dengar tanpa bantah ialah Sa'ad bin Mu'adh. Walaupun mula-mula dia marah sebab dia JKKK, kota Madinah, dia Aus, dia puak Aus, dan dia JKKK Aus. Mai masuk kampung nak kacau kami, mai masuk kampung nak suruh kami pangkah parti Islam pula. Contoh, tak guna punya orang Makkah. Marah. Mus'ab kata, bang, saya tahulah abang ketua kampung di sini, tapi boleh tak abang duduk sekejap? Abang dengar apa saya nak sampaikan. Kalau abang rasa tak elok, saya tinggalkan abang. Kalau abang rasa elok, abang terimalah Islam. Sa'ad kata, okey lah, duduk. Dia pun dengar. Isi borang terus. Terus pengisytiharan malam tu, serah borang. Ulama kata, disebabkan sifat Sa'ad yang duduk lapang dada dengar Islam, ulama hadis kata Allah sayang kat dia. Dia mati aja arasy bergegar. Tu dia bahas. Allah yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dalam surah Az-Zumar
Allah kata antara ciri orang ke syurga ialah yastami'unal qaul, dia suka dengar benda baik, fayattabi'una ahsanah, lalu dia ikut mana yang dia dengar, apa yang dia dengar dia ikut. Itu pergi syurga. Ni dengar pun tak mau, rumah tepi surau mai pun tak mau. Allahu akbar. Lalu Nabi kata, selesai dah perang, balik habis dah, angin mai puting habis, puting beliung, tak ada dah, habis dah. Nabi kata, Jibril tanya lagi, habis dah kah? Nabi mula rasa semacam, Nabi kata, biar betul habis dah perang, habis dah. Nabi kata, buka baju dah nak mandi. Jibril tanya, habis dah? Baru Nabi boleh tangkap, baru Nabi perasan maksud Jibril apa? Perhitungan dengan Yahudi Bani Quraizah. Rupanya Yahudi Bani Quraizah belot, dahlah tak mau gali parit, belot pula bocorkan rahsia tentera kepada Abu Sufyan. Jahat. Rupanya Allah mau Nabi selesai dulu dengan Bani Quraizah, baru Nabi faham. Maka Nabi panggil seorang sahabat, nama dia Abu Lubabah. Kenapa Nabi panggil Abu Lubabah? Sebab Abu Lubabah rakan niaga Yahudi Bani Quraizah, duk berniaga kretek suria sekali, berniaga rokok sekali, kretek. Ada niaga keropok apa adalah, rakan niaga Yahudi Bani Quraizah. So kroni lah bincang lelok. Tu bijak Rasulullah. Nabi tak panggil Sayyidina Umar, panggil Umar 2 minit selesai. Dia tebah seorang sikit. Nabi kata, wahai Abu Lubabah, pergi kampung Yahudi Bani Quraizah, bincang tengok. Nak masuk Islam ke apa, terima, bincang lelok. Yahudi tunggu, dah tahu dah kata, Nabi dah tahu kisah kianat mereka. Bani Quraizah tunggu dalam keadaan pucat lesi. Apalah Abul Qasim nak buat dekat kita ni, pakat takut. Tiba-tiba daripada jauh kelihatan debu naik, kuda ditunggang dengan laju. Yahudi tengok Abu Lubabah, lega kroni mai, geng datang. Tak sempat Abu Lubabah turun, mereka pegang tali kuda Abu Lubabah, mereka pegang kaki Abu Lubabah. Lalu mereka tanya, wahai Abu Lubabah, apa Abul Qasim nak buat dekat kami? Dah takut dah, Nabi dah tahu. Apa Abul Qasim nak buat? Abu Lubabah duduk atas kuda, tak cakap banyak. Dia angkat jari telunjuk dia, dia buat isyarat. Nabi tak suruh, pandai ke dia? Dia buat lagu ni. 3 kali dia buat, Yahudi kencin, penakut. Memang akhirnya Bani Quraizah dihukum pancung. Itu memang hasrat Nabi, itu memang Nabi suruh. Tapi Abu Lubabah telah buat satu kesalahan, seolah-olah membocorkan rahsia Rasulullah. Dia buat itu. Dia tahu lah marah Nabi nak bunuh. Dia buat itu. Nabi tak suruh, Nabi suruh bincang. Kok nak masuk Islam terima? Dia tak cakap banyak, buat begitu. Yahudi penakut bacoi kencin terus. Tengok-tengok isyarat macam tu, takut terus. Abu Lubabah syok, bangga. Sampai dekat Nabi berita ni, Nabi panggil Abu Lubabah. Nabi tanya, siapa suruh buat macam tu? Dia jawab, geram tu sepatah. Tak ada siapa suruh. Nah, memang akhirnya mereka dipancung. 700 pemuda Bani Quraizah dihukum pancung. Wanita dibiarkan, orang tua dibiarkan, kanak-kanak tidak diusik. Baki inilah akhirnya berhijrah ke Khaybar. Mereka pergi Khaybar. Akhirnya berlaku pula perang Khaybar. Jahat Yahudi menatang. Tak pernah elok sampai kelah, sampai kiamat. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Baik.
menangis Abu Lubabah pasal Nabi marah. Lalu dia ikat diri dia dekat tiang tu. Dia kata dekat Nabi, bukalah ikatanku ya Rasulullah ketika aku mandi, qada hajat, solat dan makan. Yang lain ikatlah, aku bertaubat pada Allah, aku menyesal. Itu yang dipanggil tiang Abu Lubabah atau tiang taubat. Dapat masuk Raudah, semayang tepi tu ambil berkat. Tengok tulisan taubat tu duduk tengah tiang, nampak clear. Allahu Akbar. Dan ada satu tiang. Ini saya nak bagi faham. Ayat 85 surah Maryam. Tiang ni dia melekat dekat rumah Nabi. Siapa biasa pergi Madinah, katalah ni Masjid Nabawi. Ini kiblat atau makam Nabi. Biasa kita pergi. Tu Babu Salam, tu Baqi'. Baik. Tiang tu dia melekat dekat dinding rumah Nabi. Dia ada 2 tiang, 3 tiang yang melekat di dinding rumah Nabi, duduk dalam Raudah. Tiang yang mula-mula belah kanan hujung sekali, dia panggil tiang sarir. Tiang tidur. Situ Nabi baring tidur. Tiang tahajud dalam, tak nampak. Nabi tidur tempat lain, tahajud tempat lain. Nabi tidur kat situlah tiang sarir dia panggil. Tiang yang pertama sekali. Selepas tiang sarir, dia panggil tiang wufud. Ni nak bagi faham. Ayat 85 surah Maryam. Allah kata, hari aku kumpulkan orang bertakwa laksana wafda. Wufud. Wufud apa makna? Duta. Nabi duduk di situ menanti duta-duta asing. Duta Yaman, duta Iraq, duta apa semua datang jumpa Nabi. Nabi tunggu di situ. Duta ni sampai bincang dengan Nabi, import ekspor kurma tamar tanpa GST. Tuan-tuan, Nabi duduk tunggu duta. Duta ni hebat tak tuan-tuan? Tuan-tuan, biasa kita tengok di KL ni, di Lembah Kelang ni, kereta yang pelik dia 15-10-13 DC contoh. DC itu diplomat car, bukan direct current. Diplomat car, kereta diplomat. Special tak mereka? Istimewa, boleh ikut. Negara Commonwealth. Itu kita panggil Pesuruhjaya Tinggi, High Commissioner. Dia tak panggil duta. Itu negara Commonwealth. Suruhjaya Tinggi Malaysia ke Pakistan, mana-mana negara yang British jajah, itu bukan duta. Itu Pesuruhjaya Tinggi. Mana-mana negara yang British tak jajah, duta lah. Duta Besar Malaysia ke Amerika, arwah JJ. Rompin boleh lah, matampau sorry lah. Rompin boleh lah. Tu pun Felda 2-3 juga kita tembus. Alhamdulillah, satu kemenangan besar tu. Punya payah Felda Keratung tu, lepas alhamdulillah, Tioman tambah hundi, alhamdulillah. Itu satu petanda baik. Menang memanglah, kita dah jangka dah payah, tapi at least is better than nothing. Ada sesuatu yang berubah di situ. Baik, tuan-tuan, nak sebut bila duta hebat. Pelit dia, kita bukan boleh buat. Kita PJ, kita habak kat pegawai JPJ. Saya nak pelit 15, tolak 3, tolak 15. Lepas tu, ujung dia SR, Surah Rahmah. JPJ kata, kepala otak hang. Tak boleh. Itu hanya untuk duta saja. Special tak? Special. Poli hearing dia, kadang kita pergi KLIA tengok mereka sampai dengan poli hearing, dengan pakaian dia. Hebat tak duta? Hebat. Sampai kata mufassirin, ada di antara duta-duta yang datang jumpa Nabi, pakai dia hebat, berlapis-lapis. Sampai jalan tu hoyong hayang, punya berat pakaian tu. Ada tafsir sebut, sampai Nabi tegur, Mamat,
Buka lah baju tu, berat sangat sampai jalan tak boleh. Punya hebat duta. Kalau buka selapis dua, jalan elok. Nabi tegur, ada satu mufassirin dalam tafsir disebut benda ni. Nabi pernah tegur duta-duta yang datang dengan baju dia berkilat-kilat. Sampai berat nak jalan tak boleh. So hebat tak duta? Hebat. Tuan-tuan muslimat, balik ayat 85 surah Maryam. Hari aku akan himpun orang bertakwa. Cara mana aku himpun mereka? Wafda. Aku layan laksana duta-duta. Tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir. Tengok ayat ni, Ibnu Katsir tafsir apa? Ibnu Katsir dalam tafsirnya membahaskan ayat 85 surah Maryam. Ibnu Katsir kata, pertama, orang yang bertakwa bangun daripada kuburnya, pertama akan diberi pakaian. Tak telanjanglah. Nabi-nabi, rasul-rasul, para sahabat, alim ulama, orang-orang bertakwa akan diberi pakaian. Bangun-bangun kubur, Allah layan macam duta. Pertama, kata Ibnu Katsir, diberi pakaian. Satu. Dua, mereka diberi kenderaan. Ibnu Katsir kata, kenderaannya daripada cahaya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Syaratnya, ayat tu sebut, yauma nahsyurul muttaqin. Syarat kena jadi orang bertakwa. Bertakwa apa dia? Takut pada Allah, ikut perintah Allah, yakin pada Allah, apa Nabi sebut terima. Jangan kita kufur kepada Allah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Subhanallah. Kata Allah dalam surah An-Najmi, Nabi aku Muhammad telah sampai di suatu tempat namanya Sidratil Muntaha. Wajib beriman. Akal duduk belakang, wahyu depan. Kalau sains, lagi sains boleh proof. Sains boleh tak menjadi suatu qarin, satu bayinat, satu bukti bahawa Isra' dan Mi'raj berlaku. Kalau kita nak bahas di sudut sains, jawab dia boleh, iaitulah speed of light, pergerakan cahaya. Kita belajar engineering, saya belajar engineering dulu. Kita nak design antena, kita kena kira speed of light. Engineer kita nak design antena, kita kena kira speed of light, nak ambil wavelength dia. Atau bahasa Greek kita panggil lambda. Wavelength tu kita nak ambil macam mana? Kita kena kira speed of light and then kita divide dengan frekuensi. HF ke, VHF ke, UHF ke, apa saja, berapa frekuensi kita. Kira speed of light, bagi frekuensi, dapatlah wavelength atau lambda. Maka kecil wavelength, panjanglah dia punya aerial. Besar wavelength dia, kecillah aerial dia. Tuan-tuan, muslimin muslimat, speed of light ialah 3 times 10 to the power of 8 meter per second. Kenapa kita kira? Kenapa kita nak sebut? Ia benda yang sains boleh bincang. Manalah tahu, macam kami di Kedah cuti. Selangor pun cuti saya rasa. Isra' dan Mi'raj. Hari ni cuti. Kedah cuti. Mana tahu member-member Cina tanya. Haji, ya, ini apa cuti meklat? Tuan nak jawab apa? Tuan nak jawab apa? Ni nak dakwah ni. Dia tanya apa ni meklat? Kita pun jawab, itu meklat, itu subhanallazi lah. Jawab itu. Dia tanya, apa lazi? Kita kena explain in simple words. Paling tak ada kita kata speed of light. Kenapa? Pertama, burak.
Binatang tu bukan nama buraq, tuan-tuan. Dia laju, barqun. Barqun tu makna kilat. Dia laju seperti kilat. Bukan nama dia buraq. Jangan silap tafsir. Jangan sebut binatang ni nama buraq. No. Dia digelar buraq. Ba, ra, qaf. Barqun. Barqun makna kilat. Kilat laju dah. Laju. Dia bagi hangoi belakang. Tak dan habis. Kilat laju. 2. Nabi diiring oleh Jibril. Jibril apa? Cahaya. Cahaya laju tak? 3 times 10 to the power of 8 meter per second. Kira boleh convert into kilometer. Per second. Bukan per minute, per second. Laju cahaya. Jibril pula ada 1,200 sayap. Dia buka 2 sayap ya, dia on booster. Beres. Sains boleh terima tak? Boleh. Cahaya horizontal and vertical. Paksi X dan paksi Y. Kita belajar sains dulu. Cahaya boleh bergerak, melintang. Cahaya boleh vertical and horizontal. X and Y, apa nak herannya? Satu malam lah kerja Allah. Bukan Nabi nak berjalan, kerja Allah. Dia buatlah satu malam ke, suku malam ke, sebab dia Allah. Allah the most powerful. Biar betul dia upin-ipin pula dia. Biar betul kapi waktu tu juga. Wal'ayazabillah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, orang bertakwa, dia terima semua. Itulah Abu Bakrin As-Siddiq. Terima. Apa Nabi bawa? Terima. Apa Allah beritahu? Terima. Jadilah kita orang bertakwa. Maka bila bertakwa, tuan jangan bimbang. Ayat 85 surah Maryam, Allah kata, aku layan kamu besok macam duta. Allahu Akbar. Tuan tak maukah bangkit kubur diberi pakaian? Ibnu Katsir kata dia akan diberi pakaian, lepas tu dia sediakan kenderaan, kenderaannya daripada cahaya. Allahu Akbar. Tak tahu apa jenis kenderaan. Ibnu Katsir kata dibuat dari cahaya. Ambil, pergilah padang mahsyar, naik kenderaan dengan pakaian. Orang lain telanjang habis, kita tak, sebab kita bertakwa. Itu dia wufud. Inilah tuan-tuan hidup kita. Hidup tak lama. Allah ajar kita, daripada tanah aku buat kamu, pada tanah aku pulangkan kamu, dan nanti kamu akan keluar pada satu hari. Dan biarlah, saya sebut tadi, kita dilayan seperti duta. Ayat 85 surah Maryam. Semoga Allah jadikan saya, tuan-tuan dan muslimat, orang-orang yang dipilih Allah untuk dilayan seperti duta. Amin ya Allah, amin ya Rabb, summa amin. Anak kita, isteri kita, generasi kita, sampai keturunan kita yang akhir, Allah layan laksana duta-duta. Biiznillah, summa amin ya Allah. Sebab kita cukup takut tuan-tuan, penghabis kita di situ. Kita tak tahu nak pergi ke mana dah. Tak ada siapa nak tolong dah, kecuali pertolongan Allah dan Rasulnya. Maka marilah kita hidup berbaki yang tak tahu bila. Mati mengintai kita, Israel menanti kita. Gugur saja nama kita dalam syurga. Ada satu pokok rendang, pokoknya luah. Pada daun itu tertulis nama saya, tuan-tuan muslimat. Gugur saja daun itu, Israel ambil, tengok Mamat bin Mamat, section 8, Shah Alam. Dia turun. Carilah. Nama kita gugur aja, daun tu gugur aja, siap Israel sampai. Atau bagi doa biar dia lambat gugur yang tu. Bagi panjang umur. Panjang umur apa? Fi ta'atillah. Dalam taat kepada Allah. Tuan, saksikanlah kematian demi kematian demi kematian dalam hidup. Kita akan menyusul tuan-tuan. Berapa tak tahu. Kita akan sampai waktu itu. Kita akan duduk dalam tanah menanti transit kita sebelum akhirat. Allahu Akbar. Kita tak boleh nak elak. Itulah
yang Allah susun. Bakinya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ialah orang yang beramal untuk hari mati dia. Nak elak mati tak ada pasal. Antara benda kata ulama yang kamu kena terima sepenuh hati ialah mati. Bakinya kena siap, tu aja. Allahu akbar. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala perhimpunan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah masukkan saya, tuan-tuan muslimat, anak cucu generasi keturunan kita ke dalam ayat 85 surah Maryam yang bakal dilayan Allah laksana duta-duta, dilayan, diberi pakaian, diberi kenderaan menuju mahsyar. Kerana di dunia kita sudah serahkan hidup kita kepada Allah, patuh halal haram perintah dan larangannya. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.